Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Teacher Rin. Kali ini kita akan belajar Matematik Tingkatan 2, Bab 13, Kebarangkalian Mudah, 13.2, Kebarangkalian Teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi, dan standard pembelajarannya adalah menentukan ruang sampel dan peristiwa bagi satu eksperimen. Sebelum memulakan perlawanan bola sepak, pengadil biasanya akan melambung duit shilling untuk menentukan pasukan yang akan memulakan perlawanan. Mengapakah pengadil menggunakan duit shilling? Bukan dadu atau benda maujud yang lain. Apakah ruang sampel bagi kesudahan yang mungkin bagi lambungan duit shilling? Itulah yang kita akan pelajari dalam video kali ini. Jom kita lihat apakah itu ruang sampel. Ruang sampel adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi satu eksperimen. Ruang sampel diwakili dengan huruf S dan ditandakan dengan menggunakan tata tanda set. Kesudahan-kesudahan yang mungkin disenaraikan sebagai unsur dalam set tersebut. Jom kita tengok contoh yang pertama. Satu uncang mengandungi sebiji guli kuning, sebiji guli merah dan sebiji guli biru. Senaraikan ruang sampel. Untuk soalan ini, apa perlu kita lakukan adalah kita meletakkan huruf yang sesuai dengan setiap unsur yang ada dalam ruang sampel tersebut. Sebagai contoh, guli kuning kita letakkan K, M untuk guli merah dan B untuk guli biru. Jadi cara untuk senaraikan ruang sampel adalah kita meletakkan S menggunakan huruf S mewakili ruang sampel bersamaan dengan K, M, B. Cara menulisnya adalah kamu perlu meletakkan kurungan ataupun tata tanda set seperti ini. Okey, buka dan tutup dan setiap unsur diasingkan dengan tanda koma. Ini adalah cara untuk kamu senaraikan ruang sampel dalam tata tanda set. Okey, contoh kedua. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Ada 3 soalan di sini di mana kamu perlu senaraikan kesudahan yang mungkin. Kemudian kamu perlu tulis unsur dalam ruang sampel. Seterusnya menyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel tersebut. Jom kita senaraikan kesudahan bagi eksperimen ini. Okay, kesudahan yang mungkin adalah setiap huruf lah. Okay, S, E, M, P, U, R, N dan A. Okay, ini adalah cara kamu menyatakan atau menyenaraikan kesudahan. Kemudian tulis dalam ruang sampel. Caranya adalah menulis S dan bersamaan dengan, okay, ini tata tanda setnya. Okay, dan kamu letakkan setiap huruf diselang dengan koma. S, E, M, P, U, R, N, A. Dan nyatakan bilangan unsur bagi ruang sampel. Apa yang perlu kamu buat adalah kamu mengira setiap unsur yang ada dalam ruang sampel iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi bilangannya adalah, cara menulis adalah N mewakili bilangan, S adalah ruang sampel bersamaan dengan 8. Okey, itu adalah jawapan bagi contoh yang kedua. Contoh ketiga, satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini. Nyatakan bilangan unsur. Apa yang perlu kamu buat adalah senaraikan nombor perdana yang berada antara 20 sehingga 40. Okay, kita dah pelajari nombor perdana. Antara 20 dan 40 inilah jawapannya iaitu 23, 29, 31 dan 37. Okay, berdasarkan senarai kesudahan, kamu tulis dalam bentuk ruang sampel S bersamaan 23, 29, 31, 37 dan
bilangannya adalah 4, iaitu 1, 2, 3 dan 4. So, jawapannya seperti berikut. Okey, itu adalah contoh ketiga. Jom kita lihat pula contoh keempat. Sebuah koperasi sekolah menjual pensel jenama P manakala pemadam dijual berwarna merah, hijau, biru dan kuning. Okay, Aida ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam daripada koperasi tersebut. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel pasangan barang yang boleh dibeli oleh Aida. Nyatakan bilangan pasangan tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat adalah dengan bantuan gambar rajah pokok. Jadi di sini Aida membeli pensel, pensel P, dan 4 pemadam ini berwarna merah, hijau, biru dan kuning. Tapi Aida hanya ingin membeli satu. Maka kemungkinan kesudahannya adalah sama ada dia membeli pensel bersama pemadam merah ataupun pensel bersama pemadam hijau ataupun pensel bersama pemadam biru atau pensel bersama pemadam kuning. Ini adalah kesudahan yang mungkin. Jadi kita hanya senaraikan yang inilah untuk jika disenaraikan kesudahan mungkin. Jika kamu tulis macam ini pun dah diterima. Okey. Kemudian tulis ruang sampel, caranya adalah seperti berikutlah. Kamu tulis S bersamaan dan ada tata tanda set. Wajib kena ada tata tanda set untuk menyenaraikan kesudahan-kesudahan tersebut. Okey, ini kita panggil sebagai unsur. Okey, ada 1 unsur, 2 unsur, 3 unsur dan 4. Maka di sini bilangan pasangan yang ada adalah 4. Okey. Itulah contoh-contoh berkaitan dengan ruang sampel. Jom kita lihat pula apakah itu peristiwa. Peristiwa adalah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Unsur dalam peristiwa mestilah merupakan unsur dalam ruang sampel. Ingat, itu adalah penting, mesti unsur dalam ruang sampel. Kita hanya ambil dalam ruang sampel, jangan lihat di luar daripada ruang sampel. Dan kesudahan yang memenuhi syarat-syarat tertentu juga ditulis dalam tata tanda set. Jom kita lihat contoh satu yang sama dengan soalan yang kita telah bincangkan dalam bahagian ruang sampel sebelum ini. Okey, uncang yang mengandungi guli kuning, merah dan biru. Okey, di sini soalannya adalah tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Perkara pertama yang perlu kamu lakukan adalah kamu senaraikan ruang sampel seperti yang kita telah lakukan sebelum ini. Okay. Jadi, guli yang ada di sini adalah kuning, merah dan biru. Okay. Kita wakilkan dengan K, M dan B. Berdasarkan ruang sampel ini, kita tengok adakah guli merah mungkin dipilih? Okay. Ya, kerana terdapat guli merah dalam ruang sampel. Jadi, jawapannya adalah mungkin berlaku. Bagaimana pula dengan guli putih? Adakah sebarang pilihan guli putih di dalam ruang sampel? Tak ada. Jadi, jawapannya adalah tidak mungkin berlaku untuk memilih guli putih. Okay, apa yang perlu kamu ingat di sini? Kamu hanya tumpukan kepada ruang sampel. Jika tiada dalam ruang sampel, maka perkara tersebut ataupun peristiwa tersebut tidak mungkin berlaku. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Satu huruf dipilih dari perkataan sempurna seperti sebentar tadi dan kita pun sudah senaraikan ruang sampel dalam perbincangan sebelum ini, iaitu seperti berikut. Tetapi kali ini kita tambahkan dengan soalan menyenaraikan unsur dalam ruang sampel dengan peristiwa tertentu. Peristiwa di sini adalah memilih huruf konsonan. Jadi, berdasarkan ruang sampel di sini, apakah huruf konsonan yang ada? Jawapannya adalah S, M, P, R dan N. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Untuk B, huruf vokal pula adalah E, U dan A sahaja kerana kita hanya menumpukan kepada ruang sampel di atas.
Jom kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Satu nombor dipilih secara rawat daripada nombor 20 hingga 40. Daripada nombor perdana 20 hingga 40. Kita dah senaraikan tadi ruang sampelnya, iaitu seperti berikut. Dan sekarang berdasarkan peristiwa yang diberikan di sini, iaitu memilih gandaan 10. Adakah mungkin memilih gandaan 10? Berdasarkan 4 nombor di sini, 4 unsur yang ada dalam ruang sampel, kita tiada sebarang gandaan 10 dalam 4 unsur ini. Jadi, cara menulis jawapan adalah kita menulis set kosong. Jangan tinggalkan tanpa sebarang jawapan lah. Kita letakkan di sini sebagai set kosong seperti yang kita telah pelajari pada tingkatan 1 tentang set kosong ataupun set null. Okey, yang tidak mempunyai sebarang unsur di dalamnya. Okey, untuk soalan yang kedua, iaitu hasil tambah nombor adalah 5. Kita rujuk kepada unsur dalam ruang sampel. Manakah antara dua nombor, okey, bila kita tambahkan, mendapat jawapan 5. Jadi hanya satulah. 2 tambah 3 menjadi 5. Betul? Yang lain akan memberikan jawapan selain daripada 5. Maka jawapannya adalah satu ni sahajalah. Okey? Okey, ini untuk contoh yang ketiga. Jom kita lihat pula contoh yang keempat. Okey, tentang koperasi yang menjual pen. Alright, dan kita dah tuliskan sebentar tadi 4 jenis pemadam pelbagai warna. Okey, iaitu merah, hijau, biru dan kuning. Dan ruang sampel ini adalah kesudahannya. Dan ruang sampel ada seperti berikut. Soalannya adalah senaraikan unsur dalam ruang sampel bagi peristiwa memilih pemadam biru. Jadi kita rujuk kepada ruang sampel, hanya ada satu sahaja yang mempunyai pemadam biru. Maka jawapannya di sini adalah pasangan PB. Hanya satulah jawapannya. Baik, itu saja yang cikgu ingin kongsikan dalam tajuk kali ini, dalam video kali ini. Jadi soalan yang cuba kita persoalkan pada awal video ini, kenapakah duit siling digunakan? Kerana pasukan, ada 2 pasukan yang kita ingin tentukan siapa akan bermula dahulu. Jadi kita hanya perlukan 2 kesudahan, sebab itulah duit siling dipilih. Bukan dadu atau benda-benda maujud yang lain. Okay, kita tahu duit shilling mempunyai 2 kesudahan, iaitu angka dan gambar. Okay, jadi ia mewakili 2 pasukan tersebutlah. Okay, dan kita juga telah pelajari tentang ruang sampel dan juga peristiwa. Semoga video ini membantu anda untuk memahami lebih lanjut apa itu ruang sampel dan peristiwa. Sehingga berjumpa lagi dalam video berikutnya. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye.